sampai ke hari ni, takkan kerajaan takkan bagi makcik rumah satu. Kenapa orang Indonesia boleh dapat? Sedangkan kita ni orang tempatan. Kenapa tak boleh dapat? Kenapa? Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas proyek kereta api di Malaysia. Sudah lama Malaysia merancang proyek kereta semi cepat di pantai timur Malaysia mulai dari Kelantan hingga Selangor sepanjang sekitar 650 km. Nah, setelah Indonesia berhasil meluncurkan kereta cepat Jakarta-Bandung, rupanya ada ahli dari Cina yang memberikan angin surga. Katanya kecepatan kereta pantai timur Malaysia itu bisa saja diubah menjadi lebih laju, melebihi kecepatan kereta cepat Indonesia. Jika kereta cepat Indonesia melaju hingga 350 km per jam, maka kereta Malaysia katanya bisa hingga 351 km per jam, jadi lebih cepat sedikit. Tapi rupanya pendapat ahli Cina itu keliru besar, sebab dari awal proyek kereta itu memang dirancang dengan kecepatan 160 km per jam dan tak mungkin diubah. Yuk kita simak videonya ya. Malaysia Rail Link Sendirian Berhad has denied a Chinese expert's claim that East Coast Rail Link trains could exceed speeds of 350 km an hour. Describing the claim as inaccurate and misleading, MRL said the current design and specs of the rail network do not allow such speeds. On November 17th, Beijing-based Center for China and Globalization Vice President Victor Gao said it was possible for the top speed of ECRL trains to be increased from 160 km an hour to 351 km an hour, Bernama reported. However, MRL said ECRL passenger trains will travel at a maximum speed of 160 km an hour upon the commencement of commercial operations in January 2027. From Kota Baru, Kelantan to ITT Gombak in Selangor. It also said the ECRL's primary function would be cargo transport, with an expected revenue composition of 70% from freight and 30% from passengers. It also said the rail infrastructure, including foundations, rail track, signalling system and rolling stock, was developed for a design speed under 200 km an hour. Begitulah guys proyek kereta pantai timur Malaysia yang baru selesai beberapa tahun mendatang. Saat ini sebagian wilayah yang terkena dampak proyek tersebut masih bermasalah, bahkan ada penduduk yang masih belum pindah. Yuk kita simak videonya. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Mungkin ini perumpamaan tepat untuk menggambarkan situasi penduduk di 13 kawasan Gombak Utara yang terjejas dengan projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Penduduk mendakwa, projek itu akan melalui kawasan perumahan tersebut dan mereka dikehendaki meninggalkan kediaman masing-masing sebelum 15 Disember ini dan perlu mencari kediaman baharu dalam tempoh yang singkat. Hasil perbincangan tadi, penduduk-penduduk kampung telah diberi taklimat di mana mereka terpaksa mengosongkan premis masing-masing sebelum 15 Disember. Maknanya kalau ikut tarikh lebih kurang 20 hari. Walau bagaimanapun ada beberapa penduduk telah menyatakan bantahan lah kerana dalam masa 20 hari manalah mereka nak ingin mencari rumah untuk disewa. Jadi saya sebagai wakil penduduk kampung Desa Mukmin ni kalau bolehlah mohon pihak yang berwajib atau pihak yang berkenaan menyediakan satu tapak supaya penduduk-penduduk ni dapat berpindah kalau nak mengikut tarikh yang disebutkan selama 20 hari. Jadi saya rasa kalau ada tapak untuk penduduk-penduduk ni datang, saya rasa tak ada masalah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Tiwi Pertiwi pada perjumpaan bersama penduduk kampung Desa Mukmin di Gombak Utara pada Sabtu. Seorang lagi penduduk, Zalaluddin Johari berkata, notis yang dikeluarkan pihak bertanggungjawab sangat singkat dan mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Rumah ni kan, dewan ni nak pindah ke mana kan, masih terkapal-kapal. Jadi pampasan dia buat tu pun dia bayar pun rasa macam tak tahu, tak ada belewet. Seorang lagi penduduk yang dikenali sebagai Asmah Bahari berkata, dia berasa cemburu dengan penduduk bukan warga negara yang mudah untuk mendapatkan rumah, sedangkan anak jati Melayu dan penduduk negara ini begitu sukar mendapatkan kediaman yang dipohon sejak tahun 1992. Tapi nasib makcik, daripada tahun 92 sampai ke hari ni,
takkan kerajaan takkan bagi makcik rumah satu biji untuk makcik dengan anak-anak. Belalah nasib makcik ni, makcik sebagai orang Islam, orang Melayu sama-sama dengan anak-anak semua. Kenapa orang Indonesia boleh dapat? Sedangkan kita ni orang tempatan. Kenapa tak boleh dapat? Kenapa orang Indonesia boleh dapat? Sedangkan kita ni orang tempatan. Kenapa tak boleh dapat? Untuk rekod, projek ECRL sepanjang 665 km itu dianggarkan menelan belanja sebanyak RM50.27 bilion membabitkan jajaran 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Perkhidmatan berkenaan dijangka beroperasi pada Januari 2027 dan boleh menampung 5.6 juta penumpang setahun. Kaum Melayu Malaysia memang cenderung bersikap kritis terhadap pendatang. Kaum Melayu Malaysia belakangan bahkan merasa terpinggirkan. Tak hanya terdesak oleh pendatang Cina, India, Bangladesh, mereka juga risau terhadap pendatang dari Indonesia. Yuk kita lanjut ya. Tak kira dah orang Aceh sekalipun, kalau betul dah ada IC Malaysia, jangan kau kata buka kedai runcit. Kau nak buka kedai kandang harimau mu buka lah. Kan tak ada masalah pun. Yang kami bercakap ni adalah berkaitan yang haram, pendatang haram kan. Bukan setakat warga Aceh saja. Semualah daripada Afrika ke apa benda ke. Kalau betul dah ada IC Malaysia, kalau betul jalan tu sah, kalau betul jalan membuka perniagaan tu betul, tak ada masalah. Bukalah nama kedai runcit pun bukalah. Nak buka zoo negara pun bukalah, nak buka zoo sekalipun. Bolehlah berkawan dengan apa hutan-hutan apa monyet-monyet di dalam tu. Buka. Kalau pendatang asing itu tak masalah. Tapi kalau kedai runcit itu semua ada IC, ada permit. Kalau pendatang asing tangkap bila tak masalah. Kedai runcit mana ada IC? Kedai runcit tak ada IC. Itu kedai runcit. Yang dia orang berniaga. Itu kedai runcit. Dia orang berniaga. Kalau warga Aceh pun, saya tak mau kata warga Aceh lah. Saya kata warga Indonesia lah. Saya kata warga Indonesia sebab Aceh bukan ada negara pun. Dan Aceh negara Indonesia saja. Kalau rakyat, kalau warga Indonesia, kalau warga Indonesia pun dari warga Indonesia daripada Aceh, kalau dia orang ada IC sebenarnya di kedai runcit, dia orang pemegang kad permanent resident. Itu bagi yang ada PR. Kalau yang ada IC sekalipun dia orang ada IC, bermakna dia orang ini bukan warga negara Indonesia dan bukan rakyat Aceh pun, bukan orang Aceh. Dia bukan rakyat Aceh. Macam saya, rakyat Pulau Pinang, rakyat Malaysia, penduduk Pulau Pinang. Dia orang bukan rakyat Indonesia, penduduk Aceh. Sebab kalau dia ada IC, dia tak perlu masalah. Dia tak perlu pertahan pun Aceh ke Indonesia ke. Dia perlu pertahankan negara Malaysia sebab dia dah ada IC Malaysia. Cuma saya nak bagi tahu. Cuma saya ni adalah si bodoh ni. Aceh yang bantu Malaysia merdeka, bosku. Cuma saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu di sini. Kalau dia orang ini ada PR, saya tak mau cakap Aceh warga negara Indonesia, orang Aceh yang dah ada IC. Kalau dia ada IC, dia perlu bertukar menjadi rakyat Malaysia dan dia orang perlu pertahankan Malaysia, bukan pertahankan negara asal dia orang. Sebab dia orang tak mau jadi warga negara asal. Dia orang nak jadi rakyat dan warga negara Malaysia, pertahankan negara kita. Cuma saya nak bagi tahu kepada warga negara Indonesia, orang Aceh yang ada PR, bermakna dia ada PR. PR ni penduduk tetap. Dia berkahwin dengan orang Malaysia, dia buka kedai runcit, dia boleh berniaga atas nama isteri dia. Tak ada masalah, silakan. Tetapi yang saya kata tadi, kalau dia gajikan warga Aceh, warga Indonesia, orang Aceh dalam kedai-kedai dia secara kosong, apabila kita buat terjahan, dia orang ini kosong, kita minta kerajaan batalkan PR dia, hantar balik ke Indonesia. Sebab dia ini adalah pengkhianat. Sebab gajikan pekerja-pekerja kosong dalam negara dia. Sebab kerajaan kita bagi PR, dia perlu respect kerajaan kita, hormat kerajaan kita. Bukan jadi khianat untuk gajikan
warga asing yang kosong. Ini yang saya nak bagi tahu. Betul. Tak ada dokumen adalah warga Aceh yang menjual rokok-rokok seludup yang cukup banyak di kedai-kedai runcit adalah daripada kalangan warga Aceh. Dan mereka ini, warga-warga Aceh ini, dia ada pemegang-pemegang kad PR. Ada yang berkahwin dan memegang kad PR. Dan diorang ini juga membekalkan pekerja-pekerja daripada kalangan orang Aceh yang kosong. Dan saya harap kerajaan, kalau kita bongkarkan isu melibatkan pemegang-pemegang kad PR daripada kalangan warga Aceh, rakyat Indonesia ini, kita minta kerajaan batalkan mereka ini yang memegang kad PR ini dan hantar mereka balik kerana mereka ini adalah pengkhianat kepada negara kita. Okey, bahawa yang membekalkan rokok-rokok seludup ini, kebanyakan dia, majoriti dia adalah kedai-kedai warga negara Aceh. Mana dapat rokok Suria di mana? Janganlah buat negara ni macam bapak kau punya negara. Begitulah guys masalah pendatang asing di Malaysia. Datang asing akan selalu menjadi masalah di Malaysia karena kedatangan mereka yang ilegal atau tidak resmi seringkali justru karena adanya sindikat. Sindikat ini melibatkan orang Malaysia sendiri bahkan petugas pemerintah. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.